Video ni sesuai untuk orang yang buat sales. Tak kisah dah dalam industri takaful ke, insurance ke, unit trust ke, jual gold, jual real estate, jual penapis air. Asalkan korang dalam sales, saya confident video ni boleh bantu anda. Masa awal-awal saya buat sales dulu, masalah utama saya adalah tak tahu nak approach siapa, leads nak cari kat mana, tak tahu nak cari kat mana. Dan selalu tengok orang yang lebih senior, saya tengok kat dia orang macam mana dia orang boleh dapat sales setiap minggu dan sentiasa ada orang nak beli daripada diorang ada sentiasa orang yang dia nak approach. So masa tu saya fikir macam, oh mungkin sebab saya baru lagi, saya tak ada orang nak approach lagi. Dan saya fikir nanti bila saya dah senior, lepas saya dah 5-6 tahun, mesti saya pun okey, saya pun akan ada sentiasa dapat leads. Tapi lepas dah 10 tahun dalam financial industry ni, saya sedar taklah, dia tak automatic datang. Still kena usaha nak cari leads sendiri. Masalah utama orang dalam sales adalah leads, nak cari leads kat mana, tak tahu nak cari leads kat mana. Sebab lepas 3 atau 4 tahun, confirm kita dah habis dah approach kawan-kawan, keluarga, kenalan yang tak terlalu rapat, confirm akan habis. Takkan kita asyik nak pergi jual kat diorang je. Diorang pun akan fikir macam, aduh, lepas aku setiap ada produk baru je kau datang kat aku. So cerita dia macam ni. Masa saya start industri takaful, saya start waktu saya masih student lagi. So saya masih belajar dekat universiti lah. Macam mana saya waktu tu seorang student dapat generate leads. Masa tu saya nak approach keluarga tak boleh, sebab saya assume keluarga saya semua dah ada, semua dah ambil. Kawan-kawan saya sama dengan saya juga, student juga, diorang pun tak ada income lagi. Macam mana diorang nak jadi klien saya? Macam mana diorang nak bayar? Macam mana nak beli barang daripada saya? Macam mana diorang nak sign up plan takaful daripada saya? Saya fikir dekat situ ada satu je cara je untuk saya, adalah saya approach strangers. Kenapa orang yang dalam bidang sales perlu kuasai market strangers? Sebab nombor satu, warm market akan habis. Sampai satu waktu kita akan kehabisan warm market. Kita nak approach kawan-kawan semua, kita dah approach keluarga semua, kita dah approach. Maksudnya kita dah sampai satu waktu kita dah tak boleh dah pergi dekat warm market kita, sebab warm market kita dah habis. Nombor dua, kenapa kita kena belajar macam mana nak approach market strangers, macam mana kita nak generate market strangers ni tukar jadi pada klien kita, tukar kepada leads, adalah sebab market strangers adalah market yang paling terbesar sekali. Dan nombor tiga, especially untuk orang yang baru masuk, baru ceburi bidang sales, kalau kita approach strangers dan kalau mereka reject kita, tak adalah kita terasa sangat, sebab diorang tak kenal kita tak kenal dia. Lepas ni most likely kita tak jumpa dia dah. Kalau kita first baru nak start ni, semangat-semangat nak masuk bidang sales, lepas tu kita approach keluarga dan kawan-kawan yang kita rasa confirm akan beli, lepas tu kena reject, aduh, memang sakit hati. Bukan sakit hati, memang rasa down, memang rasa sedih lah. So ada 3 cara macam mana nak approach strangers ikut pengalaman saya. Nombor satu adalah daripada market surveys. Market surveys ni adalah set soalan yang dah ditulis atas kertas, yang kita pergi approach stranger yang kita tak kenal dan kita tanya dia soalan. First kali kita tanyalah, encik atau puan atau cik, boleh tak luangkan masa, saya nak buat market survey. Dan dia akan cakap, market survey apa ni? Korang cakap lah, ni market survey tentang harta pusaka di Malaysia. So soalan pertama mungkin akan jadi macam ni, encik, puan, tahu tak harta pusaka dekat Malaysia ni terbeku sebanyak berapa? So jawapan ada A, B, C, D, 90 bilion, 80 bilion, 70 bilion. So dia akan jawab lah, yes, ya, saya tak tahu, ataupun ya, saya tahu, A, B. Nombor 2, soalannya adalah, pada pendapat anda, kenapa benda ni macam ni? So dia akan ceritalah pendapat kan. So masa kita buat survey tu, kita bercakap dengan dia, interact dengan dia, bukan macam bagi dia kertas dan bagi dia isi. So bila kita cakap pada pendapat anda kan, so kita bercakap dengan dia, kita interact dengan dia. So itu lagi bagus. Dan nombor 3, soalan dia selalu, soalnya ada 3 soalan je. Nombor 3 dia, soalan adalah panjang sikit. Kalau ada satu plan yang boleh membantu menyelesaikan masalah ini, anda berminat tak nak dengar? Something macam tu. Market survey tu dah sebenarnya disediakan khas. So dia akan cakap berminat ataupun tak berminat, ataupun bagus ke tak benda ni, akan membantu tak, more kepada pendapat. Tapi bila kita buat market survey, yang penting yang kita nak adalah details dia, nombor telefon, nama dengan email, 1, 2, 3. Itu je yang penting. Waktu ini selalunya 90% lah orang akan cakap, dia akan isi je nama, nombor telefon, email. Tak kisahlah dia isi nama betul ke, nama fake ke, itu terpulang. Sebab memang
market survey memang macam ni. Tapi 90% daripada orang akan isi je nama betul dia, email betul dia, nombor telefon betul dia. Kalau masa kita tanya soalan tu, kita betul interact dengan dia, dia pun happy dengan kita. Ada 10% akan cakap, oh senang lah korang buat survey macam ni, lepas tu kita bagi number, nanti korang akan call. So kalau dah macam tu, dia tak nak, kita just tak apa, it's okay. Kalau tak nak, tak apa, kita terus approach orang yang seterusnya. So apa yang saya buat dulu adalah saya bawa kertas survey ni banyak-banyak, dan waktu break antara kelas kan, kelas selalunya ada 3 jam break ataupun sejam setengah. So waktu sejam setengah tu, waktu lunch time tu lah, saya pergi approach orang-orang yang bekerja. Masa tu saya masih student lagi, so saya approach orang-orang yang bekerja, dapat nama strangers, nama email dan nombor telefon daripada situ, daripada activity market survey. Tips penting masa buat market survey adalah jangan lupa minta referral. So dekat bawah tu, pastikan sediakan ada ruang untuk tulis. Kalau anda rasa ada kawan-kawan yang perlu dengar tentang ini, tulislah nombor telefon dan number. Daripada jadi cold call, dia jadi warm call. Ramai orang akan bagi referral tau sebenarnya kalau kita minta. Nombor 2, cara saya dapat leads waktu saya tak ada networking dulu adalah daripada apa yang saya nampak. Saya jalan-jalan, saya bawa kereta, saya ternampak iklan. Ada orang dia promote dia punya servis dekat tiang lampu, dia tulis kat situ tuition teacher, and then nombor telefon dia. So saya call terus. Orang-orang yang buat iklan dekat internet kan, dia jual kamera ke, dia jual basikal ke, semua tu saya call. Asalkan benda-benda tu available publicly, data-data tu, nama dengan nombor telefon dia available publicly. Bila kita call, dia tanya dapat nombor di mana, saya cakap lah saya tengah jalan-jalan, saya ternampak nombor telefon cikgu ada buat tuition kan, so saya ada satu plan yang sesuai untuk cikgu tuition. Banyak dah cikgu tuition yang jadi klien saya, so saya nak share dengan cikgu, something macam tu. Asalkan bila kita call, kita boleh relate kenapa kita call, kita kena bagi sebab kenapa kita call. Tak boleh saya ternampak je so saya call, tak boleh. Kena buat macam saya nampak bisnes, macam ada sekali satu contoh tu, saya nampak dia tulis nombor telefon dengan nama dia untuk dia jual roti canai kan, so dia kata untuk tempahan call ini kan. So saya call lah, saya terus cakap saya ternampak cik buat bisnes roti canai kan, so saya ada satu benda saya nak share khas untuk peniaga-peniaga. Saya sangat yakin yang cik akan dapat manfaat daripada apa yang saya share ni. So kena bagi tahu terus mana kita dapat nombor, dan kita kongsi yang something yang relevan dengan situasi dia. Chances bila kita nak call orang yang kita dapat call macam ni kan, call selalunya adalah dalam 1/30. So kalau nak satu klien sehari, call lah 30 orang sehari. Every time korang nampak je nombor telefon kat tepi jalan tu yang korang rasa nak call, just ambil gambar je, snap. Dekat hujung hari tu, sebelum tidur tu, list down nak call siapa esok. So itulah caranya. Nombor 2, macam mana nak dapat prospek strangers kalau kita tak ada networking. Nombor 3 adalah daripada social media marketing. Saya nampak banyak agents baru yang sekarang nak masuk social media marketing untuk generate leads, yang saya pun buat benda sama juga dulu. Post gambar marketing dekat Facebook ataupun Instagram, lepas tu tulis kat situ kalau siapa nak hibah takaful, ataupun siapa nak penapis air, ataupun siapa nak buat investment, contact saya. Saya nampak banyak agent buat macam tu, dan saya pun buat macam tu juga dulu. Tapi bila tengok likesnya 1 atau 2, views pun 1 atau 2, so macam orang tak nampak pun marketing tu. So marketing tu dah tak boleh digunakan dah, kena ubah. Mesti korang pernah buat macam tu dan dapat juga results, dan saya akan cerita kenapa kita dapat results. Itu adalah kawan-kawan kita yang memang nampak, memang tahu kita buat dan memang nak ambil. Tapi orang-orang macam ni adalah sangat jarang-jarang. Kalau nak continuously generate lead stranger, kena tukar cara lain. Mungkin pada bulan pertama, kedua, ketiga kita start buat sales ni, boleh, mungkin berkesan. Tapi lepas bila dah habis tu, korang akan sedar tak ada orang beli dah, sebab hanya orang yang follow kita, hanya kawan-kawan kita je nampak post tu. So korang kena tukar sikit cara, kena buat post secara lain sikit, supaya orang yang tak follow kita, orang yang strangers pun akan nampak post kita. Sekarang ni trend dia adalah dengan short form videos, daripada TikTok, daripada YouTube Shorts, daripada Instagram Reels, daripada Facebook Reels. Kalau nak ikutkan, kalau ikut experience, TikTok dia akan push dengan cepat dan laju. Kalau banyak orang tengok, lagi banyak dia akan push views tu lagi banyak. Instagram Reels, Facebook Reels, dia lambat sikit tapi reach dia lagi besar. So boleh try short form videos. Tapi kena ingat, awal-awal confirm ada kosong views je. Saya pernah 3-4 video pertama akan ada kosong views, lepas tu naiklah 10, lepas tu naik 200, lepas tu naik 1000.
dan akan naik sampai beratus-ratus ribu. So bila dah dapat 100-200 ribu, itulah waktunya leads akan datang dengan laju. So saya pernah buat YouTube video yang dapat 230 ribu views. So dari situ dapat banyak leads, banyak orang message, banyak orang WhatsApp. TikTok pun saya pernah dapat views dalam 500 ribu kot. Daripada views yang 500 ribu tu, saya letak link untuk generate, kan, siapa nak ambil medical card. Daripada video tu sahaja saya dapat 42 leads, dapat 42 orang yang baru yang bagi nama, nombor telefon, tempat duduk diorang, yang memang cakap saya nak quotation takaful. Tu adalah leads yang betul-betul hot, bukan warm pun, hot lead. So bila buat content tu, make sure dia adalah bukan sales content, bagi content yang education, yang boleh betul-betul membantu orang. Macam mana nak buat content tu, kena belajar dan kena selalu buat dan kena analyse, tengok mana yang betul, mana yang salah. Cara yang senang adalah tengok orang lain buat macam mana dan tiru, tapi buat authentic kepada diri kita sendiri. Okey, apa yang kita kena buat bila kita dah dapat leads, dah dapat nombor telefon, dah dapat orang email? First kali, of course, kita kena, bila dia tanya tentang produk, kita layanlah, kita jawab soalan apa yang dia tanya dan kita offer. Dan kita, bila dia nak beli, bagus, kita buat dia jadi pelanggan. Tapi kalau kebanyakannya akan kata belum lagi, apa kita perlu buat bila diorang decide untuk belum beli lagi? Yang penting adalah kita kena simpan nombor telefon diorang. Bagi saya suka simpan dekat satu marketing service ni yang dia panggil MailChimp, sebab untuk 500 contacts yang pertama dia adalah free, dan dia adalah email marketing service yang kita boleh guna email saja dekat diorang setiap sebulan atau setiap minggu, supaya kita boleh keep in touch dengan diorang, dan bila diorang ready untuk beli, diorang akan contact kita, diorang akan selalu ingat kita. Also kita boleh guna untuk orang-orang yang dah jadi klien, kita masukkan dalam list tu juga, kita email lagi, kita keep in touch. Sebab kebanyakan pelanggan ataupun klien, diorang nak rasa macam diorang selalu kita keep in touch dengan diorang. Dan tapi kalau kita WhatsApp atau call terlalu kerap, diorang akan rasa semak, kan. So email bagi saya adalah paling berkesan. Walaupun dia tak buka email kita, dia nampak, oh, Amin sentiasa email saya, setiap minggu di email saya. So dia akan tak rasa kita yang tak approach diorang, padahal diorang yang tak buka email kita, tapi kita selalu email diorang. Dalam buku yang saya baca ni, yang saya recommend semua orang yang nak berjaya dalam bidang sales, saya suggest bacalah buku ni, One Page Marketing Plan daripada Alan Deep. Dalam buku ni, research dah mengatakan 3% daripada orang dalam dunia ni dah sedia dan ready nak beli apa yang kita cakap. So 3% itulah yang selalu beli bila kita post kat Facebook. Post kat Facebook cara yang sangat sales. Itulah orang yang 3% yang approach kita nak beli. Tapi 3% ni sikit je, sebab orang sales ada banyak. 7% tengah fikir-fikir tapi sangat interested, memang nak beli tapi belum ready lagi. Sikit lagi dia akan ready. So kalau kita just layan dia sekali, lepas tu kita tinggalkan dia akan tak beli daripada kita, mungkin dia beli daripada orang lain. So kita tak nak tu. 30% adalah orang yang berminat tapi bukan sekarang. 30% lagi adalah orang yang tak berminat. Tapi orang macam ni kita still boleh nurture lagi, kita boleh buat jadi klien, tapi dengan syarat kita kena selalu contact dengan diorang, keep in touch dengan diorang. Dan last kali adalah 30% orang yang kalau dia dapat free pun dia tak nak. Orang macam ni kita tinggalkan. So maksudnya apa? Ada 67% orang yang kita selalu lupakan. So orang-orang macam ni lah kita patut letak dalam email marketing list kita, supaya kita always reach out dengan diorang. Kena keep in touch, kena selalu tanya khabar, dan bukan just tanya khabar je, kena bagi maklumat yang bermanfaat. Lambat laun diorang akan jadi pelanggan kita juga. So siapa nak beli buku ni, saya suggest belilah kalau nak belajar macam mana nak buat marketing, dan saya akan letak dekat link dekat bawah. Dan kalau daripada video ni korang dapat sedikit info, sedikit manfaat, minta tolong subscribe, like ataupun share ataupun komen. Sebab bila korang buat macam tu, YouTube akan nampak ada engagement, dan YouTube akan push lagi video ni kepada ramai orang.